Assalamualaikum, selamat kembali ke channel Abang Mi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama saya. Okey, terima kasih. Jadi tanpa membuang masa, seperti yang telah saya janjikan pada video saya yang lepas, di mana saya akan menceritakan tentang bagaimana saya ternampak dengan makhluk di alam lagi satu tu yang berupa dengan api. Cerita ni berkisar pada tahun 1984 dan 85 tak silap saya lah. Kalau mengikut ingatan saya yang ingat-ingat lupa ni, tapi kadang-kadang kita ni pun boleh lari jugalah dia punya timing tu kan. Jadi pada masa tu, sebagai seorang anak kampung, saya ni memang akan macam-macam lah. Yelah, kita budak-budak main kejar-kejar lah, main ting-ting lah, main combat, bola, ya Allah, apa saja mainan budak-budak kampung pada zaman tu memang kita orang main lah. Termasuklah saya dengan anak-anak jiran saya, geng-geng semua lah, satu kampung ni kita akan main macam-macam. So, dipendekkan cerita, ada satu hari tu saya memang main dengan geng-geng semua sampai lewat petang. Lewat petang tu anggaran tu dalam pukul 6 lebih lah. Okey, 6 lebih. Maghrib masa tu kan 7 lebih. So kalau main tu selalunya sampai kena panggil lah. Biasalah budak kampung Kau tak kena jerit, kena panggil kat mak ke, kat bapak ke, tak sah lah. Memang kena tunggu, kena panggil dulu baru nak balik. Kalau tak, kalau boleh tak nak balik. Biasalah, kalau budak-budak ni kadang-kadang sampai azan baru dia tinggi nak balik. Kisah ni dimulakan dengan selepas saya bermain dengan kawan-kawan saya di berdekatan belakang sebuah kilang yang masih masih beroperasi lah. Memang kita orang akan main kau-kau punya lah sampai tak larat, sampai penat kan. Jadi saya pun balik dah penat ni. Okey, rumah saya berhadapan dengan masjid. Pada tahun itu, ini cerita yang zaman dulu lah pada tahun-tahun tersebut, sebelah masjid ni tak ada apa, dia macam ada kawasan kebun. Lepas tu ada satu rumah kat tepi tu. So kat tempat sebelah masjid tu kebetulan ada kubur lama. Sebelah tu dikatakan adalah beberapa kubur lama lah. Kubur lama yang bernisan batu, yang tak ada tanda lah, cuma ada nisan kecil-kecil. Yang saya ingat lupa ada kubur budak dan ada 1-2 kubur orang dewasa lah. So tempat tu memang kosong lah. Sekarang ni tak silap saya dah jadi macam tempat parking dengan dewan tak silap saya lah. Masa tu ada dewan, lepas tu dewan tu demolish, lepas tu ganti dengan tempat lain. So dijadikan cerita, saya balik rumah masa tu dalam pukul 6 lebih lah, dah nak dekat maghrib. Tu saya duduk depan rumah sambil bersihkan kaki saya, semua everything kan. So masa tu saya nampak lah dekat, yelah ni dah maghrib dah remang-remang senja ni. Memang dah nak azan lah sekejap lagi kaedahnya kan. Masa tu saya ada nampak dekat belakang sebelah masjid tu, tak silap saya lah, dekat kawasan kubur lama tu. Okey, tapi bukan kat kubur tu, kat belakang. Kat belakang tu tak silap saya ada macam kebun getah. Kepunyaan jiran kampung lah kan. Tapi kat depan tu macam ada lalang yang agak tinggi lah, maybe anggaran dalam 3 hingga 4 kaki. So saya nampak macam ada satu lampu besar kat situ, macam ada lampu atau pencahaya. Masa tu saya tak terfikir. Okey, budak kecil naif lah kan, macam lampu lah macam tu kaedahnya. Macam
kita fikir macam ada orang membakar sampah something like that. Pada masa tu saya ingat macam ada orang bakar sampah. Okey. Macam saya berasal daripada selatan tanah air. So kebiasaannya kalau petang-petang ni banyak orang kampung akan membakar sampah lah di tepi rumah, depan rumah ke belakang rumah ke. Ini perkara common lah pasal yelah kat kampung mana ada lori majlis perbandaran ke ataupun apa akan angkut sampah. So kita selalunya bila ada sampah-sampah yang daripada rumah tu kita akan bakar kat belakang rumah yang seolah. Itu benda common lah pada masa lepas. So saya masa tu ada nampak lah macam aduh siapa pula pergi bakar sebelah masjid ni kaedah ni. Apalah bakar-bakar kat sebelah masjid. So bila saya perhatikan tempat tu, lepas tu saya fikirlah macam one of the jiran kampung lah kan, one of the jiran kampung kata maghrib-maghrib pun nak bakar sampah. Kan? Tanpa saya sedari, rupanya api tu dia bergerak-gerak seolah macam ke atas ke bawah, macam api tu besar kecil. Lepas tu saya macam pelik lah pula, mana ada api besar kecil kan, kecuali ada orang siram petrol ke minyak tanah ke. So benda yang sangat pelik. So apa yang berlaku, saya pula gatal lah pergi tengok. Lama-lama benda tu macam boleh ke api membesar kecil macam tu je. Sempoi lah kan, macam pelik. Kita budak macam kita rasa macam teruja tengok benda yang pelik kan. Saya tengok lama-lama, dengan saya sedari bahawa rupa api tu seperti seakan-akan muka seperti wajah satu makhluk. Makhluk tu seolah-olah nak main ucap-ucap dengan saya. Dia macam gitu, atas bawah. Saya tengok benda ni apa benda ucap-ucap ni. Masih kita budak, kita blur. Saya tengok ucap. Saya tengok lama-lama apa benda tu. Tengok lama-lama, tiba-tiba benda tu macam memunculkan separuh diri dia daripada muka bahu ni. Nampaklah bahawa dia ada satu makhluk kat situ. Bila saya tengok macam tu kan, saya cakap dengan bapak saya kebetulan masa tu kat luar. Bapak saya kalau petang-petang kan, dia akan sapu-sapu, siram longkang ke apa semua. Tu common lah dekat kampung kan. Dia siram tu, saya cakap, saya pun tanya, Bah, apa tu bah? Apa tu? Benda apa tu? Bapak saya tengok. Bapak saya tak nampak. Bapak saya tak nampak benda tu. Saya tunjuk lah kat tempat tu. Saya tunjuk. Tu apa tu? So, bapak saya cakap, apa? Tak ada apalah. Kena marah dengan bapak saya pasal dia cakap singaut. Yalah, kita budak. Maknanya pada dia ni, saya ni main-main lah. Saya tulis tempat tu, benda tu ada lagi. Saya pun cakap, tapi disebabkan saya ni memang jenis tak peduli. Kadang-kadang memang tak ada hati perut orang kata orang tu kan. Memang tak ada rasa apa-apa. Saya pun masuklah dalam rumah, mandi aku semua pasal malam nanti nak kena mengaji. So kenalah mandi awal, kena sembahyang maghrib dekat depan masjid tu. So nak dipendekkan cerita, the next day ialah bila petang tu saya akan main-main juga kan, macam hari-hari yang biasa. Saya ni tergerak hati main basikal dekat kawasan depan masjid. Saya pergi tempat yang saya nampak benda tu semalam. Tak ada apa-apa pun kesan terbakar kat situ. Pelik. Tapi benar. Saya nampak api yang besar dan marak. Tapi bila saya pergi tempat tu, tak ada kesan terbakar dekat tempat yang saya nampak so-called makhluk yang berupa api itu. Okey, itu adalah pengalaman saya yang kedua, yang itu actually yang pertama tau, yang saya pertama kali jumpa dengan makhluk daripada alam lain tu. Itu adalah pengalaman pertama. Ya, betul lah. Jadi benda tu adalah satu benda yang sangat-sangat agak memberi kesan. Pasal benda tu saya boleh ingat sampai sekarang. Jadi itu je lah. Walaupun cerita ni bukanlah seram sangat kan, pasal yang bercerita tu pada masa tu memang tak rasa seram, kecuali cerita saya yang semalam berkisah tentang
Cik pun membonceng motosikal saya. Itu memang saya seram. Yang ini saya memang tak rasa, mungkin pasal saya budak lagi, so tak ada rasa apa-apa. Okey. Jadi itu cerita saya yang pertama. Okey. Mungkin kita akan bersambung sekejap lagi dengan cerita yang seterusnya. Jadi itulah pengalaman saya actually yang pertama berjumpa dengan makhluk di alam sebelah tu. Jadi saya harap para pendengar di luar sana terhibur dengan cerita ni. Minta maaf lah kerana cerita ni tak adalah seram yang amat sangat seperti cerita saya yang pertama. Akan tetapi insyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya, di mana saya akan ceritakan lagi pengalaman-pengalaman saya dan juga pengalaman rakan-rakan saya yang berjumpa dengan makhluk di alam sebelah tu. Okey, nampaknya ada geng-geng saya yang start WhatsApp dan mesej saya, email saya, cakap okeylah kau ceritalah aku punya pengalaman. Jadi saya pun ceritalah satu-satulah, seperti yang video pertama yang sebelum ni saya cerita tentang pengalaman kawan saya yang bernama Zubir tu. Yang sekarang ni saya cerita pengalaman saya, dan insya-Allah kita akan tambah lagi cerita-cerita lebih menarik pada masa akan datang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.